Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam informasi kepada semua teman-teman yang sempat bersama dengan saya di channel YouTube saya ini. Dan seperti biasa, saya mengalu-alukan untuk teman-teman yang belum lagi subscribe, untuk subscribe channel ini, tekan button atau klik ya, subscribe ataupun langgan ya di bawah sana untuk kita terus bersama di dalam dari masa ke semasa dalam apa juga uh, perkongsian yang boleh saya kongsikan bersama dengan anda semua dan juga boleh anda kongsikan bersama dengan teman-teman yang lain. Saya juga mengucap ribuan terima kasih kepada mana-mana teman-teman yang telah pun subscribe dan juga komen dan juga share sebarang maklumat ataupun perkongsian yang saya siarkan di channel YouTube saya ini dan disebarkan ya. Ada rakan-rakan yang membuat edit klip ya, yang pendek untuk disiarkan dalam TikTok, dan bagi saya tidak ada masalah. Saya benarkan dan beri keizinan kepada sesiapa sahaja untuk membuat TikTok, edit dan sebagainya, asal tidak mengubah apa yang terkandung ya di dalam maklumat yang saya sampaikan untuk kebaikan bersama. Ya, saya memberikan kebenaran kepada sesiapa sahaja untuk mengambil maklumat ini dengan tujuan yang baik ya, bukan tujuan untuk mengadakan edit dan fitnah dan sebagainya lah ya. Okey. Hari ini kita nak mengulas tentang masih lagi diperkatakan dan diperbahaskan, ya diberalkan, iaitu dengan keputusan yang kita terima ya pada uh, tengah hari semalam, iaitu dalam berkaitan dengan kes yang melibatkan isteri mantan Perdana Menteri kita, ya, Datuk Seri Najib Tun Razak yang kini berada di penjara Kajang, iaitu Datin Seri Rosmah Mansor, di mana beliau ya telah pun didakwa dan dibicarakan di dalam pertuduhan rasuah yang membabitkan projek solar hybrid ya bernilai 1.25 bilion bagi kegunaan 369 sekolah luar bandar di sekitar negeri Sarawak. Jadi perbicaraan telah pun berjalan dengan agak lama sebelum ini, dan hari ini Mahkamah Tinggi membuat keputusan terhadap perbicaraan tersebut. Dan kita difahamkan ya, sebelum hakim memutuskan keputusannya, pihak Rosmah mengemukakan satu permohonan, iaitu untuk menolak hakim yang menghakimi kes beliau. Jadi ini juga satu keadaan yang agak luar biasa dan agak pelik ya, kerana dilakukan di saat akhir dan mengulangi perbuatan yang dilakukan oleh suaminya Najib Razak, di mana ada cubaan untuk menukar hakim, ada cubaan, bahkan banyak ya drama-drama yang agak luar biasa dipertontonkan oleh dua pasangan ini ya. Jadi kemungkinan tekanan ya terhadap kes tersebut menjadikan beliau tidak ada pilihan, terpaksa menggunakan apa sahaja kaedah ya untuk, kalaulah tidak untuk melepaskan diri daripada pertuduhan ataupun hukuman, paling tidak mereka dapat menangguh ataupun melambatkan prosedur ataupun perbicaraan ya, supaya harapan mereka sekiranya dapat tangguh 3 bulan, 4 bulan dan sebagainya. Dan diharapkan tekanan yang diberikan kepada UMNO, kepada Perdana Menteri Ismail Sabri untuk membubarkan Parlimen dan dibubarkan sekurang-kurangnya pada hujung tahun ini ya. Dan UMNO yakin, Barisan Nasional yakin untuk mendapat kembali berkuasa di Putrajaya, maka harapan mereka sudah tentulah kerajaan baru UMNO Barisan Nasional ini mampu melakukan sesuatu terhadap dua pasangan ini ya, terhadap pasangan ini, iaitu Najib dan juga Rosmah. Sebab itulah bagi mereka, apapun keadaan, mereka akan cuba melakukan sesuatu, kalau tidak untuk lepaskan daripada hukuman, paling tidak melambat-lambatkan ya perbicaraan ataupun melambatkan hukuman yang mungkin beliau akan hadapi. Sebelum kita bercakap lebih panjang tentang isu ini, saya nak bacakan dulu uh, berita tentang kes melibatkan Datin Seri Rosmah Mansor ini. Saya baca daripada petikan Malaysia Kini ya, untuk kita lebih jelas tentang keseluruhan isu ini ataupun kes ini.
Okey, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Muhammad Zaini Mazlan yang mensabitkan Datin Sri Rosmah Mansor hari ini dengan pertuduhan rasuah, ya, berkata kes ini, ya, kes demikian ini sudah meresapi hampir setiap lapisan masyarakat dan perlu dibendung sebelum menjadi pandemik. Ini pesanan daripada Hakim Mahkamah Tinggi iaitu Muhammad Zaini Mazlan. Dalam penghakiman setebal 116 muka surat, Muhammad Zaini berkata jika rasuah dibiarkan tanpa sebarang kekangan, masyarakat di negara ini akan menerimanya sebagai kebiasaan dalam hidup atau dunia perniagaan. Ini peringatan yang dikeluarkan oleh Hakim. Beliau berkata demikian sebelum menjatuhkan hukuman selepas mendapati Rosmah bersalah atas 3 pertuduhan rasuah membabitkan projek solar hybrid bernilai 1.25 bilion untuk 369 sekolah luar bandar di sekitar Sarawak. Saya telah mengambil kira faktor rayuan yang dikemukakan oleh peguam yang bijaksana serta respon pihak pendakwaan. Pertimbangan utama dalam memutuskan hukuman ini sesuai ialah kepentingan awam. Ini yang dijelaskan oleh Hakim. Hukuman harus menggambarkan rasa tidak senang atau jijik terhadap jenayah itu. Hukuman juga mestilah mencerminkan keseriusan kesalahan yang dilakukan. Ia juga hendaklah menjadi faktor pencegah kepada tertuduh dan orang lain daripada melakukan jenayah seperti ini. Ini dinyatakan oleh Hakim Muhammad Zaini. Muhammad Zaini berkata, hukuman bagi kesalahan di bawah Seksyen 26A, kurungan A, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM 2009 diperuntuk di bawah Seksyen 24/1 Akta Sama yang menyatakan bahawa mana-mana orang yang melakukan kesalahan di bawah Seksyen 16, 17, 20, 21, 22 dan 23 hendaklah apabila disabitkan, ya, boleh dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi. Ini diperjelaskan oleh Hakim Muhammad Zaini. Beliau berkata, hukuman yang diperuntukkan di bawah seksyen itu adalah berat yang menandakan keseriusan kesalahan rasuah. Rosmah didakwa mengikut Seksyen 16A/A Akta Sama dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24/1. Justru tertuduh dihukum penjara 10 tahun bagi setiap pertuduhan dan hukuman berjalan serentak. Hukuman bermula dari tarikh penghakiman. Iaitu daripada tarikh penghakiman. Hukuman bermula daripada tarikh penghakiman. Daripada awal lah. Hukuman berjalan serentak kerana kesalahan yang dilakukan berkait rapat antara satu sama lain. Tertuduh juga didenda sebanyak RM970,000 bagi ketiga-tiga pertuduhan atau dipenjara 10 tahun, kata Hakim. Muhammad Zaini juga berkata, Peguam Rosmah telah menyatakan bahawa mereka akan memfailkan rayuan kepada Mahkamah Rayuan dan meminta agar hukuman penjara serta denda ditangguhkan yang tidak dibantah oleh pendakwaan. Oleh itu, saya menangguhkan hukuman penjara dan denda sehingga rayuan tertuduh di Mahkamah Rayuan selesai. Ini bermakna pada petang semalam, Rosmah tidak dibawa terus ke penjara dan dibenarkan pulang. Jaminan dikekalkan seperti mana sebelum ini dan sementara menunggu kes rayuannya, ya, permohonan untuk merayu di Mahkamah Rayuan. Jaminan 2 juta yang dibuat sebelum ini dilanjutkan dengan syarat yang sama. Bermakna jaminan yang telah pun dibayar, ya, pada permulaan kes, ya, 2 juta ringgit dikekalkan, ya, dengan mengikut syarat-syarat yang sama. Ini dijelaskan oleh Hakim. Okey, apa yang disebut oleh peguam bagi Rosmah, ya, dia merasa agak sedih dan juga kecewa. Katanya belum pernah terjadi dan merupakan jumlah tertinggi dalam sejarah penerangan Malaysia apabila Rosmah, ya, didenda hampir 1 bilion. Seperti mana yang kita sebut tadi, iaitu Hakim telah mengenakan
denda sebanyak RM970,000 ya, bagi ketiga-tiga pertuduhan, atau kalau dia tidak bayar dia kena tambah lagi 10 tahun. Ya. Jadi kata peguam Rosmah, iaitu Datuk Jagjit Singh, ya, dia kata tidak pernah terjadi dalam sejarah penerangan negara, ya, dan katanya anak guamnya tidak mempunyai pekerjaan dan tidak ada punca pendapatan, maka mana mungkin dia boleh bayar denda hampir 1 bilion. Okey, ini ya keterangan yang boleh kita kongsikan yang saya petik daripada Malaysia Kini, ya, untuk maklumat awal kepada kita semua. Semua kita nak bagi tahu dalam kes ini bahawa bagi kita bukanlah menandakan bahawa sistem kehakiman ini telah berjaya dikatakan direformkan sepenuhnya, ya, seperti mana saya pernah sebut suatu Najib didapati bersalah. Saya mengatakan kita tidak boleh begitu selesa dengan mengatakan dengan satu dakwaan terhadap Najib dan juga hukuman terhadap Najib menandakan bahawa kita telah belajar melaksanakan reformasi dalam institusi kehakiman. Belum lagi boleh selesa, ya. Walaupun berlaku kes yang kedua ini, Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan 970,000 kepada Rosmah, juga belum boleh lagi kita katakan institusi kehakiman ini telah berjaya direformasikan, ya. Seperti mana dalam perjuangan Parti Keadilan khususnya Pakatan Harapan, ya, seperti mana yang diperjuangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa saya kata demikian? Kerana bagi saya Najib masuk ke dalam penjara, telah pun dihukum dan masuk dalam penjara atas pertuduhan yang dikenakan terhadap beliau, dan isterinya kini dijatuhkan hukuman bersalah di Mahkamah Tinggi walaupun tidak dipenjarakan, menanti Mahkamah Rayuan, ya. Tetapi bagi saya belum sempurna reformasi itu, ya, selagi kita hanya menumpukan ataupun mensasarkan beberapa pimpinan, ya, oleh kerajaan. Bagi saya mana mungkin Najib didapati bersalah dalam keadaan tidak ada orang lain yang mungkin bersebut dan terlibat dan juga membantu beliau, ya. Mana orang-orang ini, ya? Begitu juga dengan Rosmah. Mana mungkin hanya kerana seorang timbalan Perdana Menteri, ya, dia ada kuasa, dia boleh mengawal seperti mana yang di dalam pembicaraan disebut oleh hakim juga, dia juga terbukti boleh mengawal suaminya, ya, tapi tanpa ada bantuan daripada orang awam atau mana-mana orang, ya. Mana mungkin Rosmah boleh melakukan perbuatan tersebut. Jadi reformasi yang sebenarnya bukan mensasarkan mana-mana pimpinan. Reformasi yang diimpikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu bukan kerana berbentuk dendam peribadi kepada mana-mana pimpinan. Tetapi reformasi itu adalah untuk menangkap dan membicarakan, menyiasat, membicarakan dan mengambil tindakan dan hukuman kepada mana-mana golongan yang melakukan rasuah dan juga bersebahat melakukan rasuah, ya. Bukan kita sasarkan atas dendam peribadi, ya. Kalau kita ada dendam peribadi, masalah rasuah tidak akan selesai, ya. Ini yang dilakukan oleh banyak pimpinan seperti Mahathir Mohamad dan juga Ismail Sabri sekarang pun, bahkan Muhyiddin, ya. Mereka tak suka kepada mana pimpinan yang mungkin tak menyokong mereka, yang mungkin mengkritik mereka, orang ini yang disasarkan, ya, orang ini yang disasarkan. Tetapi kalau menyokong mereka, ya, mereka tidak sentuh, ya, mereka boleh simpan kes ini, boleh simpan fail ini, ya. Begitu juga dilakukan oleh Mahathir Mohamad. Sebab itu saya katakan apabila Dr. Mahathir Mohamad itu setiap hari meratib nama Najib perompak, penyamun dan sebagainya, bukan menunjukkan Mahathir ini berprinsip melawan rasuah, tetapi Mahathir ini ada prinsipnya adalah untuk membalas dendam kepada Najib. Bukan kerana dia anti rasuah. Kalau betul dia anti rasuah, dia tidak akan menarik, ya, beberapa MP UMNO. Sewaktu dia jadi Perdana Menteri, beberapa MP UMNO melompat masuk Parti Bersatu, dan orang yang melompat itu terkait dengan skandal 1NDB. Disebut namanya di dalam skandal 1NDB. Jadi bila dia melompat, orang ini dibersihkan, ya, tidak didakwa dan sebagainya. Ini membuktikan bahawa Mahathir bukan ada prinsip melawan rasuah, tetapi dia menggunakan kesalahan orang lain untuk mengugut orang tersebut agar menyokong beliau. Bila beliau lagi banyak fail-fail rasuah yang beliau simpan, lebih baik bagi Mahathir
Ya, lagi banyak pemimpin-pemimpin yang melaku rasuah, bagi Mahathir ianya lebih baik sebab pelaku-pelaku rasuah ini, ya, file-file mereka, rekod-rekod mereka akan disimpan oleh beliau. Apabila beliau memerlukan sokongan, ya, kepada pemimpin-pemimpin ini, dia akan keluarkan file pada pemimpin tersebut. Kamu nak sokong aku ataupun tidak? Kamu bersetuju dengan aku ataupun tidak? Kalau kamu bersetuju, saya simpan file kamu. Kalau kamu tidak bersetuju, bersedia untuk berdepan di dalam mahkamah. Ini cara Mahathir Mohamad. Jadi ini bukan cara reformasi yang diperjuangkan oleh Anwar Ibrahim. Dan perlakuan ini juga diteruskan oleh Muhyiddin Yassin. Sebab tu saya tak pelik hari ini Muhyiddin konon-konon nak tunjuk hero. Ya, dia orang bersorak, seronok dia Najib masuk penjara. Ya. Oh, dan dia klaim perjuangan dia melawan rasuah lah menyebabkan Najib masuk ke dalam penjara. Dia lupa bahawa skandal 1MDB yang juga SRC terlibat ada kaitan dengan 1MDB, suara ini dibawa oleh Pakatan Harapan. Awal lagi sebelum Muhyiddin pandai nak sebut 1MDB. Sebelum Muhyiddin kenal 1MDB, Pakatan Harapan lebih awal menyentuhnya. Bahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim tahun 2011 lagi dia dah cerita perkara ini dalam parlimen. Dia dah sentuh pasal skandal ini di dalam parlimen berkaitan 1MDB. Ya, tapi tidak ada siapa-siapa yang endahkan bagi mereka, oh ini ketua pembangkang memang sengaja nak cari salah kerajaan. Ini fitnah. Ya, mereka tertawakan Anwar di dalam parlimen waktu itu. Dan kemudian itu Anwar masuk penjara, tetapi skandal 1MDB ini alhamdulillah diteruskan oleh pejuang-pejuang di dalam keadilan dan juga dalam Pakatan Harapan. Ya, kita diteruskan seperti mana diperjuangkan oleh saudara Rafizi Ramli sendiri. Ya, setelah Anwar jalankan, Rafizi meneruskan, ya, membongkar. Begitu juga dengan Tony Puah dan beberapa pimpinan lain yang melaksanakan apa yang telah pun Anwar cetuskan. Ya, ini sebenarnya kerja dalam parti. Ya, kerja dalam parti bukan boleh kita klaim. Ya, seronok klaim. Apa berjaya klaim. Inilah kita buat. Inilah kita buat. Tidak, saudara. Ya, sesiapa saja yang membongkar skandal, harus kita bantu. Harus kita bantu. Dan kalau kita berjaya membongkarnya dan kes itu berjaya dibawa ke mahkamah dan yang besar dihukum, kita sama-samalah, ya, berasa bersyukur dan sama-samalah kita akui tentang penglibatan masing-masing di dalam menyerangka ataupun membantu membenteras amalan rasuah ini. Ya, ini bukan masa untuk nak klaim jadi jago, hero dan sebagainya. Ya, kalau kita nak mewujudkan sebuah negara reformasi, kita harus sama-sama membantu. Ya, kalau kamu tahu rahsia itu, kamu bagi tahu kawan-kawan yang lain, kawan-kawan yang ada kemahiran, kepakaran ataupun apa saja yang boleh bantu, bantu sebaik mungkin. Tidak ada orang yang boleh buat kerja ini seorang diri. Ya, apatah lagi kita nak membongkar satu skandal yang besar, satu skandal yang melibatkan pimpinan-pimpinan kerajaan, satu skandal yang melibatkan tokoh-tokoh. Ya, seperti mana skandal LCS. Ya, ada juga beberapa pimpinan yang nampaknya cuba nak claim, termasuk daripada Muhyiddin, dia pun nak claim. Ya, daripada Syed Saddiq, dia pun nak claim. Ya, sedangkan semua tahu bahawa skandal LCS ini hanya kita tahu apabila laporan itu dikeluarkan, apabila ianya didedahkan. Ya, dan apabila ada keimahuan dan keinginan kekuatan politik yang ada pada Menteri Pertahanan waktu itu ketika jadi kerajaan. Menteri Pertahanan Mak Sabu ada kekuatan politik, keberanian politik untuk mengarahkan Amrin Buang menyiasat skandal ini. Dan bila skandal ini didedahkan kepada awam, barulah kita bagi tahu kepada masyarakat bahawa terdapat satu lagi skandal, ya, satu lagi skandal yang jelas dan terang, ya, bagaimana wang 9 bilion itu, wang rakyat digunakan untuk pembelian kapal, tetapi kapal yang pertama pun masih tak siap, dan 6 bilion dibayar, ya, untuk kapal ini, tetapi satu kapal pun tak siap. Dikatakan kapal yang pertama akan siap 2 tahun lagi. Ya, duit dah bayar. Ya, ini baru rakyat tahu. Ya, jangan mana-mana ada orang kata akulah seorang yang mendedahkan perkara ini. Tidak, saudara. Ya, kita kena tahu. Ya, tak kira lah sesiapa yang dedahkan, tetapi kerjasama, kepakaran yang ada di kalangan kita digunakan, ya, sehinggalah kes ini berjaya mendapat perhatian. Ya, samalah juga dengan kes
soalan hibrid yang dikenakan tuduhan kepada Rosmah. Bagi saya, ya, Rosmah tidak perlu, ya, untuk bercerita tentang jasanya, ya. Oh ya, dalam kaedah dalam rayuan mestinya dia akan cerita, ya, untuk nak meringankan hukuman, dia akan ceritalah, ya, tentang dia seorang pemimpin yang pernah berjasa kepada permata, ya, yang ditubuhkan untuk membantu kanak-kanak. Dia juga orang yang berjasa kepada persatuan isteri-isteri menteri-menteri, ya, itu tidak kita nafikan, tetapi beliau juga lupa bahawa di dalam penubuhan permata itu berlaku beberapa penyelewengan, ya, berlaku juga ketidak telusan. Ini kita tahu apabila kita jadi kerajaan di mana Wan Azizah tahu bahawa kewujudan permata itu pada asasnya, pada prinsipnya baik. Ya, yang jadi tak baiknya bila ianya disalahgunakan. Sebab itu bila kita jadi kerajaan, kita kekalkan ini. Kita tak buang. Tetapi kita uh, kita apa ni orang kata ubah suai, melakukan penyelarasan semula. Ya, kita semak balik semula apa yang tak betul, apa yang tak kena. Ini cara kita dalam Pakatan Harapan. Yang asalnya baik, penubuhannya baik, kita kekalkan. Cuma kita lihat dan semak kembali apa yang tak kena, dan kita dapati banyak yang tak kena dengan permata ini. Ya, sebab itu apa yang Rasulullah sebut tentang jasa dia menubuh ke permata itu betul. Jasa kamu menubuh ke permata itu, niat kamu kita tak tahu. Hanya Tuhan yang tahu apa niat yang ada dalam hati kamu untuk menubuhkan permata ini. Bagi kita melihat pada zahir, melihat apakah objektif permata itu ditubuhkan, maka kita katakan itu perkara yang baik. Tetapi banyak perkara yang tidak baik kamu lakukan, hanya mengambil kesempatan di atas mata yang kamu wujudkan. Ya, ini yang kita perbaiki sewaktu kita jadi kerajaan Pakatan Harapan dulu. Ya, jadi dia boleh bercerita dalam mahkamah tentang jasa-jasanya, ya, sebab itu biasa bagi seorang pesalah apabila hak, ya, diberikan peluang untuk merayu, dia akan cerita apa kebaikan yang dia lakukan supaya kurang-kurangnya dapat mengurangkan hukuman atau berdenda. Ya, itu tidak ada masalah. Tapi bagi hakim, ya, bersalah itu apabila kamu melakukan satu kesalahan dan dibuktikan kamu melakukannya, ya, terbukti kamu melakukannya, bahawa hukuman mesti diberikan kepada kamu. Ya, cuma atas budi bicara hakim, ya, untuk sejauh mana ataupun setinggi mana, ya, hukuman yang diberikan kepada kamu berdasarkan peruntukan yang ada kepada para hakim. Dan bagi saya 10 tahun itu kalau berbanding dengan apa yang beliau lakukan, pada saya amatlah tidak padan sebenarnya. Ya, walaupun Rosmah kata ini hukuman yang berat, ya, seperti mana peguam dia kata, ya, hampir 1 bilion. Ini amat dahsyat, berlaku tidak pernah terjadi dalam sejarah negara. Betul. Ya, mungkin tidak pernah berlaku dalam sejarah negara sampai 1 bilion. Tetapi tidak pernah berlaku juga sebelum ini dalam sejarah negara, di mana isteri seorang Perdana Menteri berjaya mengambil wang rakyat, menggunakan wang rakyat, menyeleweng. Ya, seorang isteri Perdana Menteri yang tak ada jawatan apa-apa dalam kerajaan, tidak memegang apa-apa jawatan dalam kerajaan, ya, tetapi boleh mengambil, ya, menyelewengkan 1 bilion lebih daripada projek solar ini. Ini juga benda yang luar biasa yang tidak berlaku dalam sejarah kepimpinan negara semenjak merdeka. Yang ini Jack Gee Sing tak sebut. Dia semua sebut bahawa tidak pernah berlaku, ya, denda yang sedemikian tinggi. Tapi dia tidak bercerita bahawa tidak pernah berlaku juga isteri mana-mana Perdana Menteri selepas merdeka, ya, menyeleweng duit rakyat ini sehingga 1 bilion. Itu pun satu sejarah. Jadi apabila dia mencipta sejarah, dia harus juga menerima pembalasan yang juga mungkin mencipta sejarah. Ya. Jadi kita kena ingat. Jadi bagi kita, ya, untuk kita nak simpati, ya, Islam mengajar kita supaya jangan kita bergembira dengan nasib malang yang menimpa orang lain. Ya. Islam mengajar kita. Tapi dalam masa yang sama, Islam juga mengajar kita bahawa jangan kita bersimpati dengan mana-mana perompak, ya, penjenayah. Kalau dia melakukan kesalahan peribadi, okeylah. Ya, kalau tak ambil tindakan pun masih okey. Ya, tindakan peribadi. Tapi kalau melibatkan wang rakyat, harta rakyat, cukai rakyat, apatah lagi melibatkan
satu kemudahan bagi sekolah-sekolah, 300 lebih sekolah di Sarawak. Kita pun tahu bagaimana keadaan naifnya beberapa sekolah di Sarawak. Sebelum ramai memperkatakan tentang sekolah-sekolah yang daif di Sarawak. Ya, tindakan kita mengeluarkan bajet ya, untuk membantu sekolah-sekolah ini telah disanglap ya, oleh isteri seorang Perdana Menteri waktu itu. Ya, mana mungkin kita nak menyatakan bahawa sekarang ini kita harus bersimpati dengan beliau. Ya, tapi patutnya kita merasa bersyukur. Setidak-tidaknya ya, hasil daripada pendandahan di zaman kerajaan PH memulakan ini. Sama juga SRC. Ya, kalau PH tak pentas walaupun hanya 22 bulan saudara, dengan 22 bulan itulah boleh kita saksikan sekarang ini bahawa dua tokoh penting negara telah berjaya kita seret ke mahkamah. Ya, bayangkan saudara, kalau satu penggal kerajaan PH memerintah, saya percaya ramai lagi ya akan ada queue untuk menanti giliran masuk ke mahkamah. Ya, ada queue-nya. Ya, ada orang kata, oh PH kerja nak tangkap pemimpin UMNO dan orang lain, sedangkan pemimpin mereka dilepaskan. Ya, siapa? Buktikan, jangan hanya sekadar Lim Go Eng. Lim Go Eng sekarang dalam pembicaraan kes mahkamah. Dalam pembicaraan, ada pernah kita desak, ada pernah kita berdemo untuk melepaskan Lim Go Eng. Ya, dia akan mempertahankan dirinya dalam mahkamah. Kalau dia didapati bersalah, bersalah. Kalau tidak bersalah, tidak bersalah. Ya, sekarang ini dia bicara pun bukan bawah kerajaan PH. Sama juga. Ya, Najib dibicarakan bukan bawah kerajaan PH. Rosmah dia tahu hukuman pun bukan dalam kerajaan PH. Perdana Menterinya UMNO. Najib ini bekas Presiden UMNO yang juga pengurusi Barisan Nasional. Zaid Hamidi sekarang bicara sekarang itu Presiden UMNO. Perdana Menteri adalah naib Presiden UMNO. Ya? Jadi kenapa nak tuding kepada PH? Ya? PH hanya sekadar sempat membongkar. Waktu kita jadi kerajaan, kita ada peluang untuk tengok fail. Sebab kita dah jadi kerajaan, boleh selongkar fail dan kita jumpa. Ya, kita selongkar dan kita bongkar, kita memulakan. Tetapi proses pembicaraan, ya, proses pembicaraan itu hinggalah kepada peringkat hukuman, bukan di bawah kerajaan PH. Itu di bawah kerajaan kamu. Kamu sendiri yang angkat, kamu sendiri yang lantik, kamu sendiri yang sepakat untuk dia menjadi Perdana Menteri. Mengapa apabila dia mengambil tindakan kepada orang-orang di kalangan kamu sendiri, kamu cuba nak mengalih perhatian kepada PH? Ya, sepatutnya kamu bersyukur kalau tidak ada PH, maka perompak-perompak ini terus berkuasa, terus merajalela, terus kelentong ahli-ahli dia. Ya, seperti mana dia kelentong di PWC baru ini. Ya, sanggup panggil peguam dia, Datuk Syafiee, untuk nak kelentong ahli-ahli UMNO, untuk nak tunjukkan bahawa Najib tidak bersalah, membawa hujah, tapi sebenarnya hujah tidak merangkumi keseluruhan hujah yang sebenar. Dia mengambil yang mana dia rasa penting untuk dia nak dapat kelentong ahli-ahli UMNO saja. Ya? Sedangkan semua hujah yang dibawa daripada ahli UMNO itu telah pun dijawab oleh hakim. Kenapa dia tidak nyatakan jawapan hakim terhadap apa yang didakwa oleh Datuk Syafiee? Kenapa dia sorokkan fakta yang hakim terangkan sewaktu menjatuhkan hukuman kepada Najib itu tidak dinyatakan kepada ahli UMNO? Kenapa dia sorokkan? Sebab dia nak tunjuk kepada ahli UMNO bahawa dia seorang peguam yang hebat dan telah berjaya, ya, sepatutnya melepaskan Najib, tetapi oleh kerana ketidakadilan berlaku dalam mahkamah, Najib tetap juga kena. Ini cuba digambarkan oleh Datuk Syafiee. Ya, saudara, bagi orang yang tidak mengikuti kes daripada awal, yang jauh lagi, ya, jauh lagi, apabila orang tidak tahu sedikit pun tentang undang-undang, akan percaya kepada apa yang beliau katakan, bahawa ya, tindakan Kata Najib itu adalah tindakan yang tidak adil, kezaliman dan sebagainya. Bagi orang yang mengikuti kes ini daripada awal, maka mereka tahu bahawa Najib sendiri tidak serius untuk membela dirinya. Ya, dia sendiri tahu bahawa dia tidak ada keupayaan. Ini kes yang strong, kes yang kuat. Ya, sebab itu di luar negara, di Singapura, di Amerika Syarikat, bila kes atau NDB bicarakan, tidak ada mana-mana pegawai yang sanggup, ya, untuk nak pusing macam mana pun dalam kes ini. Akhirnya mereka tewas. Di negara Singapura pun sama, di Amerika pun sama. Kerana kes ini begitu kuat, kerana ia melibatkan keuangan, ia melibatkan transaksi, akaun, dokumen dan sebagainya. Tak mungkin orang boleh berkonspirasi dengan sesuatu benda yang ada transaksi,
ada resit pembayaran, pembelian dan sebagainya, apatah lagi ada akaun yang membuktikan bahawa aliran duit itu masuk ke dalam akaun kamu. Jadi hujah-hujah teknikal, hujah-hujah simpati digunakan hanya untuk melupakan rakyat Malaysia tentang hakikat bahawa memang ada duit 42 juta itu masuk ke dalam akaun Najib. Ini yang cuba nak mahu digelapkan daripada rakyat Malaysia. Jadi cubakan dengan isu contohnya tidak ada penangguhan kes, tidak boleh tukar hakim dan sebagainya. Bagi saya tidak menjawab isu pokok, itu betul atau tidak duit itu masuk ke akaun kamu. Ya, sama duit SRC ke, derma Arab ke apa ke, betul atau tidak duit itu masuk. Betul atau tidak kamu telah membelanjakan duit ini. Betul atau tidak kamu tidak membuat laporan pun tentang ada duit masukkan kamu. Ini asas kepada kes ini. Yang lain itu isu-isu teknikal yang hanya untuk mengalih perhatian kita kepada isu yang sebenar. Ya, bagi kita sistem kehakiman, ya, bagi kita tetap memberikan sokongan dan juga mengucapkan syabas kepada mana-mana hakim setakat ini yang telah melaksanakan keadilan tanpa dipengaruhi oleh mana-mana pimpinan parti politik. Setakat ini kita boleh bagi syabas dan juga penghargaan kepada beberapa hakim ini. Tapi untuk mengatakan institusi kehakiman itu telah sempurna sepenuhnya, bagi saya masih jauh lagi. Ya, sebab kita tak mahu hanya berlaku reform, ya, di peringkat Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan atau Mahkamah Persekutuan saja. Kita nak reformasi ini dilaksanakan di semua peringkat, ya, termasuk di mahkamah-mahkamah kecil, mahkamah session, mahkamah syariah dan sebagainya, mestilah berlandaskan kepada keadilan. Ya, mestilah berlandas kepada keadilan kerana Islam itu meletakkan keadilan itu di tahap yang tertinggi. Sebab itu prinsip dalam Islam, ya, melepaskan seseorang pesalah, ya, melepaskan seseorang pesalah lebih baik daripada memenjarakan seseorang yang tidak bersalah. Ini prinsip asas di dalam Islam. Begitu Islam memandang sungguh kepada keadilan. Ya, melepaskan seorang pesalah adalah lebih baik daripada kamu memenjarakan seseorang yang tidak bersalah. Ini prinsip Islam yang dipakai. Dan inilah bentuk reform yang kita nak bawa, iaitu jangan hanya kita menangkap dan mensasarkan mana pimpinan yang tak sebulu politik dengan kita, dengan dendam peribadi, ya, tetapi kita naklah mengambil tindakan kepada sesiapa saja, hatta mereka yang jadi kerani pun, sekarang ni pun dah ada dah, ya, kaki tangan kerajaan seperti mana di kaki tangan mahkamah sendiri yang berani mengeluarkan, ya, tidak amanah, mengeluarkan keputusan atau draft penghakiman atau berbagai-bagai cara lah untuk menimbulkan keraguan orang terhadap sistem kehakiman. Ya, saya harap pihak polis akan menyiasat perkara ini dan mengambil tindakan tegas kepada kaki tangan mahkamah yang tidak pernah telus dan jujur, ya, dalam perkara ini. Walaupun tindakan mereka itu tidak boleh mengubah, ya, proses kehakiman yang berjalan, ya, tidak ada kaitan, tetapi tindakan tidak jujur ini tidak harus, ya, dibiarkan. Dan kita bimbang kalau dibiarkan, ya, insya-Allah kalau kerajaan Patah Harapan menjadi kerajaan, orang seperti ini masih berada dalam kerajaan, dan orang inilah nantinya yang akan mencemarkan kerajaan yang mengambil alih nanti, ya, sebab dia ada kepentingan, dia tidak jujur dalam melaksanakan amanahnya dan tugasnya sebagai penjawat awam, terutamanya di mahkamah, ya, kerani-kerani mahkamah ke siapa sajalah, ya, yang membantu pihak hakim di dalam menyediakan draft dan sebagainya, perlu jujur dan amanah dalam melaksanakan tugas tersebut. Sekiranya didapati tidak amanah dan tidak jujur, tindakan tegas harus diambil. Jangan berkompromi dengan perkara-perkara yang melibatkan sistem kehakiman dan perundangan negara. Ini penting, ya, saudara, ya. Sebab itu saya mengatakan bahawa bagi kita perjalanan Rosmah masih jauh, ya. Dia akan berdepan pula dengan Mahkamah Rayuan, dan mungkin makan masa proses. Saya pun tak tahu berapa lama proses, seperti main Najib jugalah, ya, proses berjalan. Dan selepas itu kalau dia dikekalkan, ya, Mahkamah Rayuan mengekalkan hukuman Mahkamah Tinggi, kemungkinan besar dia akan merayu pula ke Mahkamah Persekutuan. Mau tak mau tahun depan jugalah, ya, Rosmah masih lagi bebas, ya, dia masih lagi boleh mengetui jadi ketua kepada keluarga dia, ya. Ada orang simpati, dia kata
Rosmah dia dah suami tak ada, kemudian dia pula ada bersalah, ya, apa jadi pada keluarga dia. Saya nak bagi tahu, ya, kalaulah Najib masuk penjara sekalipun, kalau Rosmah masuk penjara sekalipun, saya rasa anak-anak Najib tidak akan mati kelaparan. Ya, anak-anak beliau tidak akan mati kelaparan. Tapi di luar sana, masyarakat di bawah sana, kita lihat, ya, kadang ibu mencuri tin susu, tin Milo hanya untuk menyusukan anak. Tak ada duit nak beli susu, curi di pasar raya, kemudian dapat tangkap, ibu masuk penjara. Apa yang berlaku kepada anak? Kemungkinan anak ini tak menyusu dan tak makan. Ini betul, fakta. Ya, tapi kalau Rosmah masuk, Najib masuk, saya yakin bahawa anak dia tidak akan mati kelaparan. Ya, terutamanya Yana. Ya. Okey, saya cukup sampai di sini. InsyaAllah kita akan berbicara lagi di tajuk-tajuk yang lain. Makin lama, makin banyak perkara-perkara menarik. Drama-drama yang menarik. Ya. Drama Air Mata Buaya pun. Ya. Telah pun dipertontonkan kepada kita, ya. Kita boleh bersimpati, saudara, ya. Kita boleh bersimpati, tetapi uh, jangan kita bersimpati itu atas dasar merestui tindakan dia, ya. Dan jangan kita juga bergembira dengan hukuman ini atas dasar kita dendam pada dia, ya. Kita bergembira atas sebab undang-undang itu telah berjaya dilaksanakan dan pesalah berjaya dihukum, dan kita juga berjaya membuktikan kepada masyarakat apa yang kita sebut sebelum ini, sebelum PRU 14 yang lalu, bukan satu fitnah, ya. SRC bukan satu fitnah, telah terbukti bahawa Najib terlibat dan dia dipenjarakan, dan hari ini kes Solar ini telah pun satu mahkamah menyatakan Rosmah juga terlibat. Jadi ada asas yang cukup banyak untuk menyatakan bahawa kempen kita sebelum PRU 14 yang lalu, ya, ada satu benda bentuk fakta dan terbukti, bukan hanya kempen untuk menagih simpati. Ya, bukan hanya untuk menagih simpati. Kita berkempen bukan cara macam PAS. Ya, dia berkempen dengan hanya propaganda, tidak ada bukti pun. Seperti mana yang pernah PAS sebut, ya. Haji Hadi kata DAP ni komunis, DAP liberal, Anwar Ibrahim liberal, DAP ni anti Melayu. Sedap mulut, saudara, tapi satu bukti pun dia tidak tampilkan, dan sampai hari ini pun tidak ada bukti yang pernah ditampilkan untuk menyatakan DAP itu anti Melayu. Dan sampai hari ini pun tidak ada bukti apa pun untuk menyatakan DAP itu anti-Islam, anti-raja dan sebagainya. Sampai hari ini juga tidak ada pernah dibuktikan apa yang kita Anwar ini adalah liberal dan sebagainya. Ya. Hanya sekadar propaganda waktu pilihan raya yang dikeluarkan oleh parti PAS. Ya. Tapi kita bila kita sebut satu NDB, ada faktanya, ada kes yang tak terbukti. Bila kita sebut SLC, ada kes, ya, faktanya. Dan bila kita sebut tentang rasuah-rasuah ini yang berlaku, ada kes-kes yang terbukti. Sekarang ni LCF kita sebut. Belum lagi. Baru satu kambing hitam tadi bawa ke mahkamah. Ya, LCF ni kita akan lihat dan kita akan tonton. Ia masih panjang drama ini. Dan kita nak buktikan kepada masyarakat apa yang kita sebut. Ya, bukan satu propaganda, tetapi semuanya adalah satu kebenaran untuk apa, saudara? Bukan untuk keuntungan mana-mana pimpinan Pakatan Harapan, tetapi semuanya untuk rakyat. Kerana skandal-skandal inilah menyusahkan kita, ya, kepada ahli UMNO terutamanya, penyokong Barisan Nasional terutamanya. Kalau kamu rasa Najib itu dizalimi, hanya dia saja yang terlibat, mengapa orang lain tidak kena? Kalau Rosmah itu dizalimi, hanya dia saja terlibat, kenapa orang lain tak kena? Saudara-saudara, hanya ada satu pilihan, ya. Saudara harus kali ini dalam perayaan 15 ini beri peluang kepada Pakatan Harapan di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, seperti mana Anwar selalu sebut bahawa keadilan itu adalah untuk semua. Ya, percayalah, saudara. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim diberi penggal sepenggal saja pun jadi Perdana Menteri, ya, siapa-siapa saja yang terlibat, ya, yang telah pun menganiayai Najib, walaupun Najib juga terlibat yang mengenai diri dia sendiri, tetapi orang-orang juga sama-sama bersama dengan beliau tidak harus dibiarkan bebas di luar sana. Mereka yang membantu Rosmah, ya, melakukan perkara-perkara yang tidak baik ini juga tidak harus dibiarkan bebas dan membiarkan Rosmah bersendirian dalam kes ini. Ini akan kita lakukan. Tapi kalau saudara mengharapkan UMNO juga untuk menjadi kerajaan, saudara akan menyaksikan perkara-perkara seperti ini akan berlaku. Nah, hari ini UMNO jadi Perdana Menteri, tetapi berlaku juga perkara-perkara ketidakadilan, ya, yang disebut itu. Jadi tidak ada pilihan, ya, hilangkan dulu kepartian ini untuk kita selamatkan negara kita. Kita cuba kepada seorang pemimpin yang tak pernah kita cuba lagi sebagai Perdana Menteri. Satu penggal, saudara. Satu penggal.
tengok dan lihat. Kemudian kalau tidak betul, dia tidak berjaya melakukan apa yang disebut, ya kita ada lagi 5 tahun selepas beliau untuk kita pilih lagi pemimpin yang lain. Tetapi kalau dia tidak diberi peluang, ya sampai hari inilah kita melihat negara kita tidak pernah bertambah baik, malah bertambah teruk lagi. Ini terpulang kepada kita. Ya, Tuhan tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum, melainkan kaum itu mengubahnya sendiri. Ya, kita lakukan usaha, banyakkan doa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, penting dalam parti ini, ya, bagi parti, ya, jawatan itu, ya, boleh pegang jawatan, boleh tak pegang jawatan, boleh jadi ahli, boleh tak jadi ahli. Ya, kalau sekali lagi amalan yang baik itu kita lakukan, insya-Allah Allah akan memberi pahala kepada kita. Allah memberi pahala kita bukan kerana jawatan yang kita pegang dalam parti. Ya, Allah memberi pahala kepada amalan yang kita lakukan. Kalau kita pegang jawatan tinggi pun dalam parti, kalau kita tak buat apa-apa, ya, terhadap perjuangan ini, saya tidak akan dapat apa-apa. Kalau kita tidak ada pegang jawatan dalam parti, tetapi kita melakukan perkara yang boleh membantu masyarakat, membantu kaum kita, agama dan negara kita, insya-Allah Tuhan akan beri pembalasan. Itulah pentingnya nawaitu kita. Ya, apakah kena taksub kepada seorang pimpinan, apakah kena taksub kepada parti, tetapi kita hanya taksub kepada akidah yang Allah berikan kepada kita, iaitu apa? Iaitu Allah menyuruhkan kita kepada apa? Amal ma'ruf, nahi mungkar. Ya, amal ma'ruf, nahi mungkar, iaitu menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kalau kita boleh lakukan ini, maka insya-Allah Tuhan akan memberi pembalasan kepada kita. Ya, kita suka kepada seorang itu kerana Allah suka. Dan kalau kita benci kepada seorang itu, adalah kerana Allah juga membencinya. Ya, bukan kerana pribadi, sifat pribadi dan dendam kita pada seseorang itu. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.